Laporan lintas langsung dari negeri di bawah Bayu. Kita terus saja bersama Nora Hazimah Radik di RTM Kota Kinabalu. Silakan Hazimah. Terima kasih Norella. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berkuat kuasa Jumaat lepas, semua rakyat Malaysia di Sabah yang pulang dari luar negara akan dikuarantin selama 14 hari di pusat kuarantin negeri ini. Perintah itu selaras arahan Wisma Putra berkenaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 2 sejak 31 Mac lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi dalam kenyataan media berkata saringan ke atas mereka yang tiba di negeri ini akan dibuat di pusat kuarantin. Katanya mereka yang didapati positif akan terus dihantar ke hospital, sebaliknya jika negatif mereka akan dikuarantin selama 14 hari. Sekiranya dalam tempoh tersebut didapati positif, mereka juga akan segera dibawa ke hospital. Berikutan arahan itu, keluarga dinasihatkan untuk tidak ke lapangan terbang bagi menyambut kepulangan mereka kerana mereka akan terus dihantar ke pusat kuarantin. Dalam pada itu, JKNS menafikan satu mesej tular di media sosial yang mendakwa terdapat kematian di Beaufort akibat COVID-19. Datuk Dr. Christina menegaskan bahawa maklumat tersebut tidak benar. Didorong niat membantu petugas barisan hadapan mengendalikan pesakit COVID-19, Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu ILPKK mengambil inisiatif menghasilkan kotak pelindungan intubasi untuk didermakan kepada hospital-hospital di negeri ini. Ketika ini ILPKK sedang menyiapkan 4 lagi kotak pelindungan intubasi untuk didermakan kepada hospital Tawau dan Ranau. Sebelum ini, ILPKK telah menghasilkan 10 unit kotak pelindungan intubasi. Kotak yang siap dibina dalam tempoh 2 hari itu telah diserahkan kepada Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, HWKKS Likas, Hospital Queen Elizabeth I dan II, Hospital Tuaran dan Beaufort. Menurut pengarah ILPKK Sudirman Hamadi, kotak pelindungan intubasi akan memberi perlindungan tambahan kepada petugas barisan hadapan daripada terkena titisan sekresi pernafasan pesakit. Pasukan CSR ILPKK berharap dengan sumbangan alat kotak intubasi ini, ia dapat memberikan lebih semangat dan keyakinan kepada pasukan perubatan di luar sana, khususnya di hospital-hospital di negeri Sabah. Beliau ditemui pemberita RTM di Institut Latihan Perindustrian Kota Kinabalu. Pelanjutan Perintah Kawalan Pergerakan PKP Fasa 2 dijangka memberi kesan besar kepada ekonomi negeri Sabah dalam pelbagai sektor. Justeru usaha menghapuskan segera pandemik COVID-19 adalah langkah terbaik bagi mengelak kesan lebih buruk berlaku. Pengarah Pusat Pelaburan, Endowment dan Wakaf Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Rafiq Idris berkata, kesan ekonomi yang dihadapi berbeza dengan krisis kewangan yang pernah dilalui sebelum ini. Kesan ekonomi yang kita hadapi ini sesungguhnya berbeza daripada Global Financial Crisis tahun 2008, Asian Financial Crisis 97-98 dan even Great Depression yang kita hadapi tahun 1920-an hingga 1930-an. Kita kena fahami satu fakta, bukan Malaysia sahaja bergelut dengan masalah ini. Banyak negara di dunia sebenarnya. Beliau yang juga pensyarah kanan bidang ekonomi Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Perakaunan, UMS juga menasihatkan masyarakat mengambil serius PKP bagi memastikan rangkaian COVID-19 dihentikan. Situasi ekonomi yang dijangka meleset tentunya memberi kerisauan kepada masyarakat, apatah lagi mereka yang terlibat dalam bidang perniagaan. Namun untuk situasi ketika ini, keutamaan perlulah diberikan kepada pembendungan wabak ini kerana apabila ia berjaya diatasi, perkara-perkara lain dan suasana sunyi seperti ini akan kembali pulih seperti biasa. Mazrona Kalinggalan, RTM. Majoriti orang ramai di Sabah patuh kepada saranan penjarakan sosial sejauh 1 meter dalam fasa 2 Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tinjauan di beberapa pasar termasuk Pasar Awam Kota Kinabalu mendapati pelanggan yang mengunjungi tempat itu mengamalkan penjarakan sosial. Turut disediakan cecair pembasmi kuman. Penyelia Pasar Awam Kota Kinabalu, Razmi Ramli berkata pematuhan PKP Fasa 2 lebih baik daripada fasa pertama dan berharap ia berterusan sehingga 14 April ini. Dalam 90 hingga 95% lah
Itu saja ya, tiada apa-apa berubah. 95% hingga tidak sampai 100% lah. Mungkin ada segelintir itu masih mengeluh lah pasal jauh mereka. Kami sediakan pintu masuk dan pintu keluar berbeza. Operasi berniaga di pasar ini kekal dari jam 6 pagi hingga 2 petang. Sementara itu, rata-rata peniaga mengakui pandemik COVID-19 menjejaskan pendapatan mereka. Bahagian saya memang okeylah sebab dia menjadi keperluan, tapi yang lain tu agak menurun sedikitlah. Ya, berbanding yang dulu. Memang menurun, Dek. Kalau ada 100%, kadang-kadang yang lain tu ini meja 100 lebih, yang paling-paling jual 20 meja saja atau 10 meja. Selain Pasar Awam Kota Kinabalu, penjarakan sosial turut dipraktikan di pusat beli belah dan pasaraya dengan majoriti pengusaha mengarahkan pelanggan membuat penjarakan sosial dengan menyediakan garisan pemisah di pintu masuk dan kaunter bayaran selain menyediakan cecair pembasmi kuman. Sekian paparan berita dari Sabah petang ini selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Kembali bersama Norella di Angkasa Puri. Silakan.